Assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أسباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المؤلف العالم رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين في الدنيا والآخرة. InsyaAllah kita masuk balik sambungan muzakarah kitab Sirus Salikin pada muka surat 89. Kita masih dalam bicara Al-Afatus Sadisatu Asharatu An-Namimah, iaitu masih dalam bicara yang ke-16, fasal yang ke-16 pada nak bicara tentang kebinasaan, iaitu dosa-dosa sebab namimah. Dosa-dosa yang berpunca yang sebab daripada namimah, iaitu memperlaga-lagakan sesama saudara Islam, jadi batu api, jadi firestone. Kerana terlebih dahulu saya nak petik satu hadis daripada kitab At-Tirmizi. Kata riwayat daripada Abu Isa At-Tirmizi, yang dia sebut daripada riwayat daripada Jabirin qala ay waruya an Jabirin, diriwayatkan daripada Jabir. Qala, berkata ia Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna. Sesungguhnya sesungguhnya syaitan itu ya'isa, telah berputus asa ia syaitan, ayya'budahu, bahawa menyembah akan dia, al-musalluna, oleh orang-orang yang bersemayang. Syaitan ni telah putus asa ia, bahawa dia nak apa? Nak menarik manusia supaya menyembah dia, oleh orang yang bersemayang. Dengan makna apa lah? Putus asa dah syaitan ni. Dia nak menggoda kita supaya sembah dia oleh orang yang semayang tu. Makna orang semayang, makna orang yang beriman, seorang beriman, tak?
Dia nak goda, nak pujuk rayu, nak tipu daya orang yang beriman ni supaya sembah syaitan ni. Dia putus asa dah. Dengan makna gini, orang hak sembahyang tu tidaklah harap pada hatinya mau menurut kecek setan tu dan tipu daya balik kepada jadi kufur tu. Dengan mana orang yang sembahyang tu, mana orang beriman, tidaklah harap pada hatinya, makna tak ada pada hati orang yang sembahyang tu mau menurut keceknya, mau menurut tipu daya setan ni. Tak mahu dah dengan mana. Dan tipu daya, apa nama tipu daya syaitan, balik kembali jadi kufur, jadi kafir, na'udzubillah balik. Tak dah. Nah, walakin akan tetapi fit tahrishi bainahum. Tetapi dia tak putus asa pada nak memperlaga-lagakan antara mereka itu manusia, iaitu orang yang bersemayang tu. Jadi saya ambil tajuk dalam hadis Abu Isa Tirmizi ni. Kita sambung masuk kepada kitab Sirrus Salikin, iaitu pada muka surat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daripada atas pada katanya musannif rahimahullah, mubtada tu, ahabbukum ilallahi ahsanukum akhlaqan. Akhlaqan tu jadi tamyiz lagi al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafuna wa inna abghadakum ilallah. Di sana ada kitab jatuh sikit. Dia ada ilah je, tak ada Allah, tak ada kan. Wa inna abghadakum, jadi boleh baca belaka tu. Ilayya boleh baca. Yang zahir lah, ala zahir. Yang zahirnya iaitu ada sikit jatuh lah tu, iaitu wa inna abghadakum ilallah. Al-mash'una bin namimah, al-mufarriquna bainal ikhwani, al-multamisuna lil bura'il atharati. Lil bura'il atharati, baca gitu. Kitab tak ada baris. Kalau siapa ada kitab boleh isi baris lalu dah. Al-atharati. Al-atharati itu jamak daripada kata athratun. Makna zallatun, dengan makna zallatun. Atharati itu jamak daripada tu athratun, iaitu bermakna zallatul. Athratul kalam dengan makna zallatul kalam. Kita tengok apa terjemah hadis tu. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula ahabbukum ilallah, bermula orang yang terlebih kasih daripada kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khabar ahsanukum akhlaqan, ialah orang yang terlebih baik perangainya, iaitu nisbah akhlak dia. Tu kita ni ilmu kita orang tak nampak, amalan kita orang tak nampak, tetapi akhlak kita orang nampak. Tonggeng lalu boleh tengok nampak. Cara kita bercakap, cara kita bermesej, cara kita bersosial dalam FB, orang nampak lalu. Ilmu orang tak nampak. Kalau kita tak kecek, kita tak tahu setara mana ilmu kita. Kalau kita tak menulis, kita tak tahu setara mana ilmu kita. Sebab itulah orang hak diam ni lagi bisa walaupun dia jahil. Sebab itulah dia mahkota bagi orang jahil ni lah diam. Tu kemuliaan bagi orang jahil ni diam. Sebab apa? Kita kadang-kadang kalau kita kecek je, orang tahu, orang boleh tahu. Orang boleh ukur lah selalu setara mana kefahaman kita terhadap suatu perkara tu. Jadi akhlak kita orang nampak zahir lalu akhlak kita ni. Kalau tak comel akhlak boleh nampak lalu.
biarlah alim setara mana pun, biarlah kita ni warak setara mana pun, biarlah kita ni amal tahajud puasa sehari banyak mana pun, orang tak nampak tu, tapi akhlak kita orang nampak. Sebab itulah dalam hadis ni sebut yang bermula yang terlebih kasih, isim tafdhil tu ahabbu isim tafdhil yang bermula yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala tu daripada kamu tu, iaitu siapa? Ahsanukum, ialah yang terlebih elok daripada kamu. Apa dia? Apa benda yang terlebih elok? Akhlak, nisbah akhlak tu. Kalau kita ilmu ada, amal ada, nisbah akhlak apa comel, good. Dipanggil apa? Good, best, better lah, better. Tapi kalau ada ilmu, good dah. Ada amal pula, beramal dengan ilmu tu, ada dia panggil best dah. Tapi ada ilmu, ada amal soleh, ada pula akhlak yang cantik. Dia panggil good, best, better, melengkapi semua. Lagi al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafun. Iaitu orang yang nisbah baik akhlak dia tu, iaitu daripada kamu tu, makna yang merendahkan mereka itu akan dirinya. Al-muwatti'una aknafan, yang merendah akan diri. Mana tawadhu'? Man rafa'a man tawadda'a rafa'ahu Allahu darajatah. Siapa-siapa yang merendah diri, Allah Ta'ala mengangkatkan darajat dia. Mana yang merendahkan diri, iaitu orang yang baik akhlak tu, iaitu yang merendahkan mereka itu akan dirinya. Lagi mereka itu yang menunjukkan mereka itu akan orang, dan jijik nakki akan mereka itu oleh orang. Makna yang menunjuk orang kepada perkara yang benar. Mandala ala khair kafa'ili. Siapa-siapa yang menunjukkan seorang kepada jalan yang benar, baik, kafa'ili, maka dia seperti orang yang memperbuat ganjaran pahalanya. Lagi satu, orang sentiasa yang mendidik orang, jadi mursyid, jadi murabbi, jadi muallim, muaddib. Tu sifat dia. Mereka itu yang menunjukkan mereka itu akan orang, dan dijinaki akan mereka itu oleh orang. Apa makna dan dijinaki akan mereka itu oleh orang? Dengan makna mudah mesra dengan orang, mudah mesra dengan orang, mudah mesra dengan orang, tak sombong, manis muka, molek bahasa dah. Molek bahasa, inilah yang orang kata ni orang molek akhlak. Kerana ada, kita tengok riwayat daripada Ibnu Adi. Ibnu Adi ada meriwayatkan, iaitu Ibnu Asakir pun ada meriwayatkan hadis, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berbunyi gini. Hadis ni yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi, dan juga takhrij dia Ibnu Adi yang takhrij, dan juga Ibnu Asakir. Ibnu Asakir meriwayatkan dengan makna gini, man asha mudarian mata syahidan. Siapa-siapa yang hidup dengan sikap bermudaharah, makna bijak, menyesuai diri dan pandai pula berdiplomasi dengan manusia, mana ramah tamah. Tu makna dan orang, dan dijinaki akan mereka itu oleh orang. Tu makna pandai berdiplomasi dengan manusia. Lepas tu pandai menyesuai diri, makna mudah mesra orang dengan dia. Tidak sombong, makna dah. Tu man asyah mudarian mata syahidat. Siapa-siapa yang hidup dengan sikap bermudarah, makna mudah mesra, tak sombong, orang mudah jinak dengan dia, maka mati dan syahid, mati dia syahidan, mati dia hal keadaan mati syahid sugra. Qu bi amwalikum a'radakum wal yusani' ahadukum bilisanihi an dinihi. Dengar apa? Hendaklah kamu tu pelihara
dengan harta benda kamu. Akan kehormatan kamu. Dan hendaklah seorang kamu pandai-pandai bercakap untuk tujuan memelihara agamanya. Kena pandai kita ni nak pelihara agama kita ni kena wijin orang dengar kita. Orang kafir kita wijin dengar kita. Orang kafir kita wijin hati. Nak pelihara agama kita ni kena wijin hati orang dengan kita. Jangan kita duk kasar-kasar. Jangan kita duk mengadu domba. Dan sama balik kitab kita. Wa inna abghadakum ila Allah tu. Kita ada jatuh sikit dah. Ila Allah al-mash'una bin namimah. Dan bahawa orang yang terlebih benci, murka daripada kamu kepada Allah Ta'ala iaitu yang terlebih benci daripada kamu kepada Allah Ta'ala tu, orang yang berjalan dengan mengadu-ngadu akan orang yang mengadu-ngadu akan orang orang mana? Orang yang menceraikan mereka itu akan antara orang yang bersaudara. Tu. Berjalan dengan mengadu-ngadu duk pelaga dah. Lepas tu pelaga orang tu menceraikan pula antara orang yang bersaudara. Adik-beradik jadi balah, laki bini jadi bercerai. Dah. Tu ipar dua jadi balah. Mak mentua dengan menatu jadi balah. Habis. Buat apa? Duk pergi korek duk mengadu domba, duk pelaga-pelaga. Tu. Ni sangat Allah Taala murka. Tu. Tu. Hak lebih kasih pada Allah Taala tu iaitu orang yang pandai berdiplomasi dah. Diplomatik. Dan hak lebih Allah Taala muka mana orang yang duk pelaga-pelaga dan yang menuntut bagi orang yang berlepas kejahatannya. Ni Allah Taala muka ni. Pertama, orang yang berjalan duk mengadu domba, duk pelaga orang, duk firestone, sehingga menceraikan antara orang yang bersaudara. Lepas tu menuntut bagi orang yang berlepas kejahatan. Mana apa? Duk mengajak orang pergi buat benda fasik. Mari duk ajak orang, duk ajar orang buat kejahatan. Tu mana tu? Dan yang menuntut bagi orang yang berlepas kejahatannya dari kejahatan apa? Duk ajak. Dah. Kita tak semaya, ajak orang tak semaya. Kita malah mengaji, ajak orang pun jangan mari mengaji. Kita jahil tukir pun ajak orang jahil tukir. Dah. Tu mana? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man asya'a, baca asya'a dah. Fa'il rubai tu. Rubai muta'addi biharfin Man asya'a. Dia kalau asya'a, kalau fi'il mudhari' dia kena baca dhammah. Asya'a yushi'u, masdar dia isya'atan. Tu masdar dia. Kalau sulasi lazimnya, fi'il sulasi lazim, sya'a yashu'u, masdar dia syau'an. Tu masdar dia. Man asya'a makna takdiyat dah. Asya'a tadi sya'a dah. Tu. Yalah, man asya'a dah. Tu bawah dia ada sebut tu. Man asya'a tu. Rubai, fi'il rubai muta'addi tu. Rubai, fi'il rubai muta'addi biharfin dah. Man asya'a ala muslimin. Kalimatan. Lepas tu liyashinah. La liyashinahu. La yashinahu, baca gitu. La yashinahu.
la yashinahu biha bighairi haqq syanahu Allah Ta'ala. Syanahu Allah Ta'ala. Syana tu fi'il mudhari' dia lah. Yashinu tu fi'il dia je lah. Syana yashinu. Syainan. Yalah. Tengok baliklah hak mana pandai tu. Kita tak ada bagi payah Man asya'a ala muslimin kalimatan la yashinahu biha bighairi haqq syanahu Allah Ta'ala biha fin nari yaumal qiyamah. Tu. Dah. Apa makna? Artinya, barang siapa menzahir akan satu kalimah daripada perkataan atas orang yang muslimin. Menzahir satu kalimah daripada bayan apa dia kalimah tu. Kalimah tu bayannya iaitu daripada perkataan atas orang yang muslim. Orang yang beragama Islam. Ya. Betul dah baca. La yashinahu. La yashinahu. Tu syana tu. Dia syana yashinu. Masdar dia syainan. Kalau isim fa'il dia mashinun. Isim maf'ul dia mushinun. Ya betul dah. Tengok balik lah. La yashinahu biha bighairi haqq syanahu Allah Ta'ala biha fin nari yaumal qiyamah. Artinya sabda Nabi SAW, artinya barang siapa menzahir akan satu kalimah daripada perkataan atas orang yang muslim, ya dah, supaya dah la yashinahu, supaya jadi jahat ia dengan dia. Jadi jahat ia orang muslim dengan dia, dengan perkataan tu. Supaya jadi jahat ia seorang muslim tu dengan dia, dengan perkataan itu yang dizahirkan tu. Dengan tiada sebenarnya, dengan tak sebenar. Jadi jahat mana jadi balah. Jadi balah. Jawabnya syana, niscaya menjatuhkan Allah Ta'ala akan dia, akan man. Akan man asya'a tu. Menjatuh tu di dalam api neraka bila? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat esok. Jatuh Allah Ta'ala tahuk dan neraka esok. Sebab tu tak boleh. Tu. Dia panggil ngadu domba. Pindah kalam dusta. Dah. Pindah kalam dusta pergi pelaga-pelaga orang. Dia salah satu adab kita nak jaga lidah ni dah. Adab jaga lidah, jaga tangan kita. Tak boleh kita nak pergi pelaga-pelaga orang. Sebab banyak sangat kalau kita nak tengok hadis-hadis tentang larangan kita pergi pelaga-pelaga orang, banyak sangat. Banyak kalau nak tengok. Tak boleh kita nak menyusahkan sama-sama Islam kita ni. Dengan perkataan menyakiti dan sebagainya dah. Banyak lagi kalau nak tengok hadis tentang celah-celahan ni. Seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, qala, berkata Huzaifah, sami'tu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkata, la yadkhulul jannata qattatun, tak masuk syurga. Tak masuk syurga makna lambat masuk syurga. Orang yang suka membawa mulut, suka bawa mulut. Lagu ni bawa mulut pergi merata, bawa mulut pergi pelaga orang tu. Sebab tu dalam hadis sebut Allah Ta'ala jatuh dan neraka tu. Makna bawa mulut ni dengan tidak sebenar, nak pelaga orang. Sebab tabiat bawa mulut ni ialah adalah tabiat mengandung domba ni, pelaga ni, orang ni, batu api ni adalah antara dosa-dosa berat. Maknanya yang menghalang seorang itu masuk syurga. Payah nak masuk syurga. Tak ada siapa pun yang ada tabiat ni boleh masuk syurga. Boleh pendek kata, siapa ada tabiat ni tak boleh nak masuk syurga derah.
Walau bagaimanapun sekiranya Allah Ta'ala nak apungwi dengan ihsan, dengan kurnianya, Allah Ta'ala tersini azabnya, makna sebagai hukuman terhadap dosa tu, Allah Ta'ala bersihkan daripada dosa tu, baru boleh masuk syurga. Lagi riwayat daripada Ibnu Khuzaim bin Fatikin, daripada Khuzaim bin Fatikin radhiyallahu qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-subhi falamma insarafa qama qa'iman faqala udilat syahadatuz zuri bil isyraki billah. Khuzaim ni duk cerita kata, dia duk wayak salla Rasulullah SAW, makna Rasulullah SAW telah mendirikan sembahyang subuh, makna solat as-subhi, akan sembahyang subuh. Falamma insarafa, maka bila Nabi SAW selesai ni, Nabi pun bersabda, qama qa'iman, Nabi pun berdiri, qama qa'iman, Nabi pun berdiri, yang berdiri, faqala, dia pun, maka Nabi bersabda, unilat syahadatuz zuri bil isyraki billah. Dia kata Nabi pun bersabda, maka Nabi berkata dengan 3 kali Nabi kata dah. Nabi bersabda 3 kali dah. Penyaksian palsu pertama sekali, udilat syahadatuz zuri bil isyraki billah. Apa tu? Penyaksian palsu tu dijadikan sama dengan syirik. Makna dosa penyaksian palsu. Penyaksian palsu mengadu domba ni, kita pergi mengadu domba ni, dosa dia sama berat dengan dosa syirik. Nabi kata salasa marratin summa qara'a. Nabi wayak 3 kali tu. Udilat syahadatuz zuri bil isyraki billah. Apa tu maknanya? Dosa penyaksian palsu tu telah dijadikan sama berat dengan dosa syirik akan Allah Ta'ala. Berat dosa penyaksian palsu. Mana kita duk mengadu domba tu, termasuk dalam penyaksian palsu lah, duk pelaga orang dah, supaya balah tu. Nabi ulang 3 kali, kata Khuzaim. Kemudian Nabi baca ayat fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zuri hunafa Allahi ghaira musyrikin bih. Nabi baca ayat tu daripada suratul Hajj, ayat ke 31 tak silap. Tengok mulalah. Fajtanibu ar-rijsa. Apa maknanya? Jauhlah kamu, jauhilah, oleskan kamu ar-rijsa, makna daripada dosa-dosa syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala itulah rijsa. Minal awthan, dosa-dosa syirik yang disebabkan daripada menyembah berhala tu, jauh, tinggal kat olehmu. Wajtanibu, atahnya Nabi sebut pula, dan tinggal oleh kamu qaula zuri hunafa'a lillahi, dan perkataan dusta, jauhilah juga akan perkataan dusta, adu domba. Jauhkan. Hunafa'a lillahi, ghairu musyrikin bih. Makna amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala, serta tidak mempersekutukan suatu pun dengannya. Tu hadis riwayat Abu Daud. Banyak nak baca-baca hadis tentang tentang hadis-hadis tentang menjaga akan hak sesama Islam ni. Banyak sangat. Dan ada lagi hadis tentang menyusahkan orang Islam. Masuk dalam kata menyusahkan orang Muslim ni.
Dah. Banyak. Satu lagi daripada Abdurrahman bin Ghanmi. Yablughu bihin nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam khiyaru ibadillahi alladhina idza ru'u dzukirallahu wa shiraru ibadillahi al-mash'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbati al-baghuna lil bura'il anatah. Ni riwayat Imam Ahmad. Kita baca dah hadis ni. Ni satu riwayat Imam Ahmad. Yang riwayat lepas kita baca tu al-baghuna lil bura'i al-ibadah al-ibadah lil bura'i al-ibadah. Ni al-anata. Mana apa bersabda Nabi sallam, iaitu hamba Allah yang terbaik ialah orang-orang yang dengan memandang mereka akan datang ingatan terhadap Allah. Tu hamba Allah yang baik tu. Ada khiyaru ibadillahi alladzina idza ru'u dzukirallah. Hamba-hamba Allah yang terbaik, yang paling terbaik daripada hamba-hamba Allah tu, idza ru'u, apabila kita pandai je dia, dzukirallah, niscaya kita akan ingat kepada Allah Taala. Tu. Tu hamba-hamba Allah yang terbaik. Tengok dia, Allah ingat Allah. Tengok dia, ingat Allah Taala. Tengok pandang dia je, ingat Allah Ta'ala. Wa syiraru ibadillahi al-mash'una bin namimah. Sejahat-jahat hamba-hamba Allah itu, iaitu yang berjalan dengan mempelaga-lagakan orang. Sejahat-jahat hamba Allah tu yang berjalan mempelaga-pelagakan orang. Bin namimah tu berjalan je, tapi duk pelaga, duk cerita, duk cerita kebuk ke orang, duk pelaga-pelaga orang, bin namimah. Al-mufarriquna bainal ahibbati, dan yang menceraikan, memisahkan di antara dua yang berkasih sayang. Orang berkasih sayang, orang baik-baik, teman-teman tu, dia gi pecah belah. Antara teman-teman hak baik, adik-beradik baik, gi pecah belah dengan adu domba dia. Lagi al-baghuna lil bura'il anata. Lepas tu apa lagi? Al-baghu. Suka bawa mulut menceritakan keburukan. Lepas tu yang memisahkan antara teman-teman yang sentiasa berusaha supaya hamba-hamba Allah suci, yang suci terlibat dalam dosa ataupun musibah. Ni ada lagi satu hadis lagi. Ni riwayat daripada Ibnu Abbas pula. Qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Telah lalu Rasulullah sallam di atas dua kubur. Qabraini, di atas dua kubur qabraini. Faqala, maka bersabda Nabi sallam, innahuma la yu'azzabani. Sesungguhnya keduanya ahli kubur ni la yu'azzabani, ay wallahi, demi Allah, sesungguhnya mereka kedua ni ahli kubur ni diazab, sedang diazab. Wa ma yu'azzibani, dan tiadalah yang kena azab mereka kedua tu fi kabirin, dan tidak adalah perkara yang menyebabkan mereka kedua ni kena azab dalam fi kabirin, dalam melakukan dosa-dosa tu. Amma haza, ada pohon ni, fakana la yastatiru min baulihi. Ni satu kubur ni, ada pohon kubur ni fakana la yastatiru min baulihi, ia tidak berjaga-jaga, tidak berjaga-jaga daripada kena percikan air kecing. Mana suci tak bersih satu kubur ni. Lepas tu wa amma hadha, dan ni ahli kubur ni pula fakana yamshi bin namimah. Hak ni satu ni kena azab sebab yamshi berjalan bin namimah, duk berjalan di yamshi ai bainan nas, berjalan di antara manusia. Lepas tu bin namimah, duk mengandung nombor, duk pelaga-pelaga, duk jadi batu api.
Hak ni sebut dalam hadis riwayat Bukhari ni, dalam bab namimah, sebut dalam bab namimah. Tu tengok. Tu. Dan ada juga daripada riwayat daripada Abi Darda. Ni disebut dalam kitab apa? Kitab Muslim. Bab nahyu daripada li'an. La yakunu qala Rasulullah SAW la yakunu la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Apa makna? Makna orang yang suka melanak. Orang yang suka melanak tidak akan dapat memberi syafaat, yakni kepada orang-orang berdosa, dan tidak juga mereka boleh menjadi saksi, tak boleh jadi saksi. Ni yalah dah orang mengadu domba dia tak jadi saksi, orang pasti tak jadi saksi. Beratlah banyak. Ni masuk dalam bab-bab kata namimah dah. Jangan jangan. Maknanya beratlah dosa ni. Dosa berat banyak nak baca. Kita sambung balik masuk kepada kitab kita. Orang nak maghrib dah kena berhenti dulu. Sambung balik. Sambung balik. Tengok. Tengok. Pindah muka surat dah. Muka surat 90 pula. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajul asya'a ala rajulin kalimatan wa huwa minha. Berarti dah insya-Allah sambung semula dah. Esok dah sambung muka surat 90 pada baris nombor 2 dah. Baris nombor 2 daripada atas. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu